ada teori sikit berdasarkan kes tu lah. Macam tu long case. Tapi long case ni markah dia banyak sikit 15. Okay, tapi satu patient pula. Tapi sebenarnya bab long case ni dia bergantung pada department. Ada department dia bagi 2 patient, ada department dia bagi 1 patient, dan ada department dia tak nak history pun. Tapi kalau masa final exam yang bakal datang ni selaras-selaras semua yang untuk end round ni. Okay, lepas tu okay, kalau general surgery tahu kan korang ada first memang general betul. Lepas tu ada vascular, plastik dengan pediatrics. Kiranya okay, nanti kita terang pasal round tu lepas ni. Tapi inilah exam-exam, maksudnya setiap round yang korang masuk tu akan ada exam kecil ataupun besar, tapi exam paling besar untuk yang general ni lah. Okay, kalau untuk special itulah ada 4 special tu je lah. Okay, tak payah terang kot, boleh tengok sendiri kan. Okay, next. Okay, yang ni dekat final exam ni akan highlight dekat ni, radiology, anatomy, JARS dengan operating stock. Benda ni doktor basically tak ajar langsung dalam kelas except radiology, masa dalam round special radiology. Kiranya anatomy ni memang korang kena usaha belajar sendiri. JARS ni korang memang kena minta kat doktor hari-hari. Kalau tak memang takkan dapat. Macam kelas kita orang sekelas kan. Macam masa kelas kita orang dulu memang ketua kelas minta hari-hari kat doktor. Tapi akhirnya lah kita orang dapat sekali je belajar, 3 jam semata-mata. Sebabnya JAR ni dia dekat setiap department surgery dia ada JAR. Tapi biasanya doktor takkan ajar. Doktor lecture masa lecture memang takkan ajar. So kiranya kalau kita nak harap masa dekat general surgery pukul 12 sampai 2 kan, tapi itu pun doktor takkan ajar. So memang kena minta. Operative talk ni pula sepatutnya dia ajar dalam lecture, tapi tak sempat, doktor takkan ajar. So kiranya korang memang kena inisiatif sendiri minta masa general surgery pukul 12 sampai 2. Ingat kan? Minta anatomy, JAR dengan operating memang kena minta. Kalau tak, macam tak belajar betul lah. Sebab tak sempat. Okay, ada lagi tak lepas ni? Okay. Ini timetable general surgery kita orang. Just nak bagi faham lah. Dia korang macam masa kita orang dia bahagi 3 group. Lepas tu semua group start dengan general surgery. General surgery ni dalam 2 bulan. Habis general surgery, korang akan sambung dengan general special. Special general akak minta pasti lah. Tapi dia korang akan belajar plastik, vaskular dan pediatrik. Yang ni korang shift lah antara 3 grup tu kan. Macam kesalahan akak, masa general surgery ni akak tak sedar pun ada plastik, pediatrik dengan vaskular. So kiranya masa dah nak habis round general surgery tu baru akak tahu kan? Baru akak sedar yang dah nak habis dah round general surgery tu. Faham tak? Sebab akak memang tak minat dengan jadual kan. So memang tak pernah tengok lah jadual sebenarnya. So dia macam tu lah, jangan ulang lah. Kiranya masa ketua kelas bagi tahu kita dah nak exam lagi 2 minggu baru akak sedar, oh dah nak habis ke general. Jangan ulang lah. Kena sedar lah daripada awal bila nak mid round, bila nak end round general. Lepas tu plastik, pediatrik dengan vaskular tu setiap satu tu 2 minggu lah. Standard tu. Dan setiap semuanya ada exam. Okay, next. Kalau untuk special pula, dia ada 7. Ada 7 special. Cantik dia orang yang buat, bukan akak buat. Tak pintar. Okay, ada 7 special. Budak Malaysia kan kita dalam 100 lebih kan, dia akan bahagi kepada 7 grup. So satu grup tu kecil 14 orang. 14 orang. So dia akan rotate lah, shift antara 7 grup tu. Okay, kita akan terang pasal special lepas tu. Okay, dah habis lagi. Yang ni akak tak ada prepare, so kalau nak salin, kalau nak dengar. So sudah sama lah macam korang, pukul 9 sampai 11 special nanti kan. Pukul 12 sampai 2 general, 2 sampai 4 lecture. Shift dengan tukar-tukar dengan kita dengan Mac kan. Kalau lecture surgery dia Ahad dengan Selasa. Okay, lepas tu kita masuk buku dengan notes dulu. Buku dengan notes, kalau akak lah mostly kalau untuk surgery, teks untuk primary book memang kena guna textbook, tak ada pilihan.
Sebabnya kalau masuk exam apa-apa memang fully berdasarkan textbook. Dan tak ada pun buku surgery lain yang boleh menangani textbook sebenarnya. Textbook kita tu sangat best. So tapi sebab dia ayat-ayat kan, so korang kena semangat sikit lah nak cari point. Tapi dia sangat best lah sebab dia sangat padat dan sangat padat lah. Lepas tu kalau untuk special, mostly budak Malaysia dan budak Arab guna nota medaktim je. Semua nota medaktim. Kalau untuk exam special, nota medaktim tu sangat cukup lah. Tapi korang tak boleh guna nota medaktim tu untuk jawab masa tengah exam. Tak cukup. Kiranya faham lah kan? Okay, kalau untuk clinical macam akak, sebab akak ambil tuition Dr. Muqtas, so akak guna buku klinikal Dr. Muqtas. Tapi macam mostly kawan akak ada yang guna Dr. Matori, tak pun ada yang guna buku Dr. Wail Metwali. Tapi akak tak sarankan guna buku Dr. Wail tu. Akak rasa ramai kan korang guna buku tu juga kan? Tak disarankan sebab dia dah 2-3 profesor tak bagi guna buku tu. Sebab dia kata Dr. Wail tu, tak tahu dah betul ke tak, doktor dah kata. Dia kata Dr. Wail tu bukan surgeon pun. Dia just pernah buat residency dalam surgery. Dan kalau tengok buku dia tu pun ada certain point yang salah. So better dinasihatkanlah, tukarlah daripada buku Dr. Wail tu, cari buku lain. Tak kisahlah nak guna buku apa-apa pun, ke korang nak buat skim sendiri ikut profesor. Tapi mostly orang guna buku Dr. Matori lah. Sebab kalau masa end-round kan ada soalan oral after kita examination tentang history semua. Kalau nak keluar soalan malignant, mesti ada jawapan di dalam buku Dr. Matori. Tak ada dalam buku lain. Okay. Lepas tu kalau untuk MCQ tu adalah kan buku. Itulah nanti korang tengok sendiri. Pergi je kedai buku tu, banding-bandingkan semua buku mana korang suka beli. Tak pun beli je semua. Lepas tu kalau tak boleh tahun depan bagi kat orang kan. Sebabnya daripada menyesal tak beli, baik beli kan. Kalau untuk operative talk macam kat kata tadi doktor takkan ajar kan. Tapi ada exam dia spesifik, operative talk. Operative talk ni akak tak pernah peduli pun operative talk sampailah hari tu bila dah balik daripada Malaysia baru sedar operative talk ni. So barulah akak beli buku. So bila masa banding-banding beli buku tu, buku Dr. Matori lah macam paling best. Boleh bayar tak operative talk ni macam mana? Operative talk ni exam dia, kamu jumpa duduk depan doktor, lepas tu doktor kata terangkan kat saya macam mana nak buat surgery appendectomy. So korang kena terang kat doktor macam korang adalah surgeon tu. Start daripada pre-operative preparation, anesthesia macam mana, berapa nak bagi, lepas tu nak potong apa, sampailah habis post-op apa kena buat. Sedangkan benda tu doktor tak ajar kita tau, tapi kita kena tahu. Dia ada exam spesifik. So memang kena carilah buku tu sebenarnya. Kalau untuk exam radiology dia memang tak ada buku. Memang tak ada buku. Sebenarnya memang tak ada buku, tak jumpa lah pula buku dia kan. Tapi radiology ni ada belajar dalam special. Try lah minta slide special radiology tu. Kalau untuk anatomy dalam buku teks ada anatomy, tapi dia tak ada gambar lah, dia just tulisan kan. So disarankan kalau korang nak ulang kaji balik anatomy tu, guna buku masa first year second year NF Samedos. Ikutlah masa korang first second year belajar guna buku apa kan dah warna semua kan. Okay, masuk yang keempat, cara kita nak tackle subjek surgery. Bosan ke nak cakap pusing semua. Kalau untuk start dengan yang first, untuk general, cara nak tackle senang je, korang fokus dalam kelas. Cara korang nak fokus dalam kelas masing-masing ada cara sendiri kan. Tapi akak cerita cara akak lah. Korang masa akak first second year dulu, akak suka nak duduk belakang sebab takut doktor tanya kan. Tapi makin lama akak makin ke depan sampai alhamdulillah tahun ni akak boleh duduk barisan first sekali kan. Saya tanya kan boleh duduk depan sekali. Sebab kenapa kena duduk depan sekali? Sebabnya surgery ni dia bahagi 3 grup je. So kiranya dalam satu kelas tu ada dalam 3 grup student kan. Dan memang kalau patient datang, tak semua pun boleh examine. Tapi kalau korang duduk depan, bila doktor tunjuk sign dekat patient, korang memang boleh tengok terus. Lepas tu, masa doktor
tengah tak buat, tengah senyap-senyap tu, korang pergilah examine patient tu. Tapi kalau korang duduk belakang, memang takkan ada lah peluang tu. Yakin tak? Tak ada. Yakin tak? So, sebab tu penting duduk depan. Lepas tu masa doktor mengajar tu, pandang je lah doktor tu. Pandang je, main je mata dengan dia. Jangan tengik je. Main je mata dengan dia. Okay. Lepas tu kalau untuk general ni, korang kena cubalah sedaya upaya untuk review subjek yang doktor nak ajar tu before korang pergi general. Sebabnya dalam general surgery, dia lain sikit macam IM. Kalau IM, doktor dia akan terang-terang sikit teori. Betul tak? Dalam kelas pagi tu kan. Tapi surgery tak. Doktor masuk, doktor suruh bentang history, lepas tu doktor suruh examine, lepas tu doktor tanya-tanya. Tanya-tanya je. Doktor jarang lah nak accept seorang doktor lah, doktor seorang. Okay. Tapi kiranya kalau korang tak nak tension dalam kelas tu, korang kena cubalah review subjek tu. Sebab biasanya patient yang doktor bawa berulang, patient thyroid, patient hernia. So kiranya mungkinlah minggu yang first tu korang tak boleh agak lagi kan patient yang doktor nak bawa. So dimaafkanlah kalau korang tak sempat review. Tapi bila dah masuk minggu kedua, ketiga tu, sepatutnya korang pergi kelas, korang dah boleh agak dah soalan apa doktor nak tanya, dan korang dah ada jawapan dah spesifik untuk soalan tu. Okay, itulah sahaja. Okay, dan last sekali, kena examine dengan ambil history banyak-banyak. Ambil dah sebanyak-banyaknya. Dia ada orang kata tak apa kalau kita tak nak participate dalam dalam kelas general clinical kan. Tapi korang kena pergi hospital sendiri. Tapi pengalaman akak memang tak sempat pula nak pergi hospital. Pergi buat sendiri kan maksudnya. So memang kita kena bergantung dekat kelas pula kalau kita nak ambil history dengan buat examination. Okay, lepas tu kalau untuk special, cara nak tackle special surgery, first kalau for the sake of exam, baca medak team je. Memang dia memang exam oriented, tapi kalau fokus medak team, insya-Allah boleh full mark. InsyaAllah. Sebab soalan mostly memang daripada medak team je. Sebabnya medak team tu punya nota pun kan student buat. Student buat berdasarkan apa yang doktor ajar dalam kelas. Dan apa yang doktor ajar dalam kelas sama je tiap-tiap tahun. Okay. So baca je medak team. Okay, tapi ada satu persoalan. Special, round-round special ni doktor takkan ajar dalam lecture. Faham tak? Contoh urologi, memang korang akan belajar pasal urologi dalam special tu je. Takkan diulang dalam lecture. Faham kan? Dia lain dengan IM. Kalau IM, special dia akan ajar ulang balik dalam lecture. Tapi surgery tak. So kiranya kalau ada apa-apa yang korang tak faham dalam special, memang korang kena tanya dekat special tu. So seboleh-bolehnya lah, kalau pengalaman akak nak preview subjek special before pergi kelas special tak sempat. So at least lepas lepas kelas special tu korang terus wonder lah buku-buku kalau suka wonder kan. Tak pun garis ke macam ambil. Okay. Dan ada 2 round special yang korang kena ambil perhatian. Nombor 1, round emergency. Round emergency ni dia ada 7 tajuk yang akan masuk exam. 7 tajuk kecil yang masuk exam. Tapi doktor memang tak datang lah. So kiranya macam mana nak kata, round emergency ni macam wujud dan tak wujud lah sebenarnya. Tapi ketua kelas kena, sebab attendance dia ambil tau, tapi doktor tak datang, yang geram tu. Okay. So ketua kelas untuk round emergency memang kena hari-hari kacau lah. Kacau setiap usaha tu, pergi cari doktor. Kalau doktor tak datang juga, ikut orang. Sebab exam ada walaupun doktor tak ajar. Itu. Ini round yang problematik lah ni. Emergency dengan lagi satu ortho. Ortho kan dia round special. Round special ya. So kiranya ortho ni tak akan diulang balik dalam lecture. Kan? Tapi kadang-kadang sebab ortho ni dia ada 4 department dekat itu. 4 department untuk ortho. So macam budak Malaysia dia akan rotate antara 4 department. Contoh grup saya dapat department ni, grup seterusnya dapat department lain. So bergantung pada nasib lah dapat department mana. Ada department yang okey, ada yang tak okey. Kalau department yang okey, dia memang akan ajar teori full. Sebabnya ortho ni susah nak faham kalau kita tak belajar dengan doktor sebenarnya. Tapi ada department yang hari-hari dia tengok X-ray, connect X-ray, patah dekat mana, macam mana treatment dia. Teori langsung tak ada. So, itulah emergency dengan ortho lah. Kalau untuk lecture, nombor 1 kena attend lah. Kalau tak attend, tak boleh cakap apa-apa kan.
Janganlah ulang kesalahan batch kami dan batch Gen 7. Kita orang punya attendance lecture sangatlah teruk kan. Yang menyebabkan membawa kepada masalah seterusnya. So kiranya datanglah. Kakak dengar batch korang memang attendance bagus kan. Teruskan jangan, sebabnya batch kita orang masa tahun 5 pun tak teruk sangat tau. Bila masa tahun 6 je dia jadi teruk. So jangan ulang lah kesalahan. Datang lecture. Sebabnya apa yang ada dalam lecture ni korang memang tak dapat kat tempat lain lah, unless korang ambil tuition. Kalau korang tak ambil tuition, dalam general masa pukul 12 sampai 2 takkan ajar, masa special pagi takkan ajar. Okay, laju-laju. Okay, tu macam biasalah. Kalau boleh lepas dia doktor ajar lecture tu, terus review balik warna buku lah, apa yang korang nak buat. Kalau tak nanti korang menyesal. Okay, Kak baca lagi lah. Okay, ni reminder lah. Nombor 1, lower your expectation. Surgery ni dia salah satu subjek yang sangat best, sangat gah. Doktor-doktor dia pun memang gah lah. Tapi department dia lower lah, lower your expectation. Lepas tu nombor 2, lecture surgery memang tak berjalan. Kiranya masa kita orang tak rasa lepas sebulan kot start kelas baru berjalan. Lecture surgery itu pun lepas orang pergi report pada pengusin. Bayangkan. So memang subjek master kita orang masa tu dah nak gila lah. Kan, menguruskan lecture. Siapa? Tak payah dekat lah. Tapi dia waras je lagi, jangan risau. Sebab lepas tu ada kelas. Tapi kiranya siapa yang jadi subjek master surgery tu bersedia lah untuk masalah lecture. Lepas tu kes dalam general surgery biasa doktor biasa bawa kes yang berulang, tapi sebenarnya dalam exam banyak kes boleh masuk. So korang kena minta dekat doktor senarai kes yang akan masuk. Lepas tu korang kena hari-hari minta dekat doktor lah. Minta dekat doktor, saya tak pernah dapat kes ni lagi, saya nak kes ni. Doktor akan cuba cari. Lepas tu kalau boleh Akak dah cakap dah apa TikTok, radio saya. Untuk radiologi kan kita tak belajar sangat kan. Akak sarankan pergilah kelas Dr. Hussein Hairi. Tiap-tiap hari Khamis dia akan ajar radiologi je. Akak ajarlah CT scan apa semua kan. Pergi. Kalau tak boleh masuk dengan lecture Dr. Hussein, pergi imaging hari Khamis tu. Hari Khamis pukul 7. Wajib pergi. Okay. Okey, seterusnya department maksudnya kalau untuk exam surgery dia suka juga nak tanya kita basic. Dia suka nak tanya anatomy, dia suka nak tanya fisiologi. Tapi benda tu macam biasa takkan diajar. So korang kena usaha sendiri untuk cari. Jangan last minute masa study ni baru nak cari susah lah. Okey, untuk N-Noun MCQ tahu kan? Dia ada N-Noun MCQ before kita start study ni. Dan lawaknya N-Noun MCQ ni dia diadakan sebelum kita habis lecture lagi. Faham tak? Dia masuk semua tajuk, tapi kita tak belajar lagi pun tajuk-tajuk tu. So basically memang department surgery ni nak ajar korang untuk belajar sendiri. So kena nanti kita orang masa tu kita orang terkejut lah sebabnya yelah lecture pun tak habis lagi, banyak lagi tajuk tak habis, tapi tiba-tiba kena exam MCQ kan dan masuk semua tajuk. So prepare lah. Kalau untuk anatomy tu disebabkan memang tak sempat nak prepare sendiri, so kelas kita orang macam buat satu inisiatif untuk bahagi-bahagi tajuk. So sebabnya doktor department surgery ni kadang-kadang dia suka datang lambat. So ada masa about half an hour before doktor sampai tu kan, korang bentang lah anatomy, ajar balik kawan-kawan, sama-sama ajar. Okay. Itu je cara sebenarnya, sebab memang tak kasi kat pun korang nak belajar sendiri kat rumah. Ulang balik. Okay, surgery ni sebenarnya ramai orang ignore. Memang ramai orang ignore surgery. Kalau akak jumpa balik kawan-kawan masa study leave pun semua cakap surgery memang tak tahu ke mana kan. Sebab kita start dengan internal med, so kadang-kadang kepala kita dah fokus dengan internal med, kita terlupa pasal surgery. Jadi macam masa kita orang tiba-tiba cuti winter panjang kan, so special surgery sepatutnya 3 minggu, so pendek jadi 2 minggu. Jangan ignore lah surgery. Ok,
Okay, last. Untuk kelas tambahan surgery. Last kan? Okay, untuk kelas tambahan surgery ada satu, ada 3. First yang korang semua tahu kan, Dr. Hussein Hairi pukul 7. Ni kelas tambahan dulu. Dr. Hussein pukul 7 kan, setiap Ahad sampai Khamis. Dan hari Khamis tu imaging. Pergilah. Doktor memang ajar lambat, tapi doktor ajar sangat detail. Dan Dr. Hussein dia akan ajar balik anatomi, fisiologi. Dia akan ajar semula. Lepas tu ada Dr. Kenawi untuk klinikal. Dia hari Sabtu pagi tapi akak tak rasa pukul berapa sebab akak tak pergi Dr. Kenawi ni. Sebab dia clash dengan tuition, dengan kelas tambahan internal math. Lepas tu apa kelas tambahan kan? Free. Oh, free. Sorry, tak dengar. Free. Ni semua free. Kalau kelas tambahan free, tuition bayar. Lepas tu ada kelas tambahan orto. Orto hari Isnin pukul 8 sampai 9. Kiranya lepas dia start dengan kelas Dr. Hussein 7 sampai 8. Lepas tu sambung dengan orto 8 sampai 9. Dan kelas orto, semua kelas ni dia dalam bahasa Arab tau. Except Dr. Hussein dia banyak sikit lah English. Tapi kalau Dr. Kenawi dengan kelas tambahan orto ni memang fully Arab. Memang susah lah sebenarnya nak faham. Sebab tu ramai orang tutur di tengah jalan tak teruskan. Tapi pergilah sebab ni orto ni memang macam mana, akak susah nak cakap sebab akak ambil tuition. So akak belajar orto dekat tuition tu agak detail. Tapi kalau